Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah sesi temu bual bagi tugasan subjek budaya dan masyarakat di Sabah AT10703. Nama saya Nur Atika Husna binti Sijaola, nombor metrik BC2111100001. Bersama saya sekarang adalah Cik Nurul Afika Atira binti Muhammad Roli yang berasal dari Tawau Sabah, berumur 21 tahun. Apa kabar Cik Afika? Ya, kabar baik, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya akan bertanya kepada Cik tentang apa yang kamu tahu serba sedikit tentang sejarah semasa peperangan dua di Sabah ni, sebelum dan selepasnya. Ada tahu serba sedikit? Boleh kongsikan? Okey, pasal Perang Dunia Kedua yang saya tahu, dia mula daripada Jepun menyerang Singapura pada bulan Disember tanggal 10 1941. Untuk bahagian Borneo pula, Jepun mula serang dari bahagian Labuan. Lepas tu dia mula serang satu kepulauan Borneo, start dari Labuan itu. Oh, begitu. Jadi, okey, mula-mula saya mau tanya tentang perubahan budaya yang terdapat di Sabah ni yang kita dapat lihat sebelum peperangan dunia kedua tu dan selepas perang dunia kedua tu. Apa perubahan budaya yang dapat dilihat? Mungkin kita boleh mulakan dengan perubahan budaya dari segi penggunaan bahasa dorang. Okey, bagi penggunaan bahasa, memandangkan Sabah dan Sarawak ni, dia ada banyak kaum dan etnik dia sendiri. Jadi banyak kaum-kaum tersebut menggunakan bahasa etnik dia sendiri. Contohnya kaum Bajau dia guna bahasa Bajau, kaum Kalazan dia guna bahasa sendiri. Dan itu uh, sebelumlah sebelum juga perang dunia kedua, bahasa Malaysia, bahasa Melayu sudah mula digunakan. Tetapi uh, memandangkan masa peperangan dunia kedua tu, Jepun ingin meluaskan dia punya ideologi tu, jadi diorang pun belajar bahasa Jepun masa tu. Kemudian habis peperangan dunia kedua, barulah bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ni diajar balik kepada anak-anak masa itu. Oh, begitu. Hmm, jadi itu dari segi bahasa lah kan. Kalau dari segi pemakaian pula, pemakaian dorang, adakah perbezaan dari pemakaian dulu dengan pemakaian sekarang? Sebab sekarang ni kan macam Muslim kita dapat lihat semua macam pakai tudung begitu. Kalau dulu samakah juga kah macam mana tu? Okay, bagi pemakaian, ni berbalik juga kepada etnik tadi. Memandangkan etnik-etnik sendiri dia ada pemakaian tradisional sendiri. Jadi, diorang biasanya pakai pakaian tradisional sendirilah. Boleh nampak lah kalau macam diorang pergi berburu ataupun diorang macam ada pertandingan pertandingan perlawanan Hmm, macam hmm, hmm. olo-olo. Hmm. Biasanya diorang akan pakai pakaian tradisional. Lepas tu, selain daripada pakaian tradisional, diorang juga kita baju macam baju kemeja, skirt. Tapi pada masa sebelum itu, penggunaan tudung bagi Muslim, dia kurang kurang digunakan kalau membanding dengan sekarang lah. Sekarang memang Hmm. ada. Okay. Oh, oke oke. Jadi sekarang ni dia lebih macam mana? Lebih sopan lah gitu kan katakan. Okey. Kalau apa pula perubahan budaya pemakanan? Macam
Kalau sekarang kan ada banyak jenis makanan kita boleh makan. Kalau dulu macam mana tuh? Apa sejak makanan yang dorang makan? Okey. Memandangkan banyak etnik-etnik di Sabah ni dia jenis yang memburu, bertani sendiri, cari makan sendirilah. Contohnya macam etnik Bajau, kebanyakan diorang pandai berenang, terutamanya bajau laut. Hmm. Jadi cara mereka cari makanan adalah dengan berenang dan tangkap ikan. Kalau banding dengan sekarang, seperti yang Cik Atika cakap tadi, makanan sekarang ada pelbagai jenis lah boleh dapat. Macam contohnya kita boleh dapat makanan dari luar negara, kita boleh rasa makanan macam mana orang contohnya makanan dari Korea, macam mana rasanya, begitulah. Ya, kita boleh banyak ataupun pelbagai makanan kita boleh rasa Hmm. di kalau dan dahulu. Hmm. Okey, sekarang pula, apa kata kita lihat dari segi pendidikan. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua, macam mana pendidikan dorang? Adakah macam sekarang kah pembelajaran dorang tu macam mana? Boleh ceritakan? Okey, bagi pendidikan yang saya ada bacalah, ada sebuah sekolah telah didirikan dahulu di Sandakan pada tahun 1883. Itu bermaksud dia sebelum ada Perang Dunia lagi lah. So maksudnya pendidikan tu memang ada di bahagian Sabah ni. Namun apabila Perang Dunia Kedua mula, cara Jepun untuk menyebarkan dia punya ideologi ialah ajar budak-budak ataupun anak-anak ni bahasa Jepun, ideologi dorang dari Jepun kepada anak-anak ni lah. Kemudian selepas Perang Dunia Kedua, sekolah lah ditujukan balik sebabkan Jepun dia banyak bom bangunan jalan-jalan. Hmm. Jadi dia tujukan balik sekolah-sekolah, lepas tu banyak sekolah-sekolah yang berdakula. Yang kita boleh tengok lah sekarang banyak juga sekolah-sekolah berdakula yang terdapat di Malaysia. Oh, begitu. Okey, kita sudah cakap pasal, bahasa, pemakaian, pemakanan, pendidikan. Ada satu ni yang memang, saya ingin tahulah. Macam kalau sekarang ni kan sudah moden, sudah maju, pelbagai teknologi ada. Zaman dulu punya teknologi ada kah tu ya? Kan macam mana dia punya teknologi, ada teknologi yang tersendiri? Macam mana ya? Okey, untuk teknologi sebelum Perang Dunia yang kedua ni memang ada teknologi dari segi pelabuhan, landasan kereta api. Tapi seperti yang saya terangkan tadi, Jepun dia bom kebanyakan um, pelabuhan ataupun bangunan-bangunan ni. Jadi selepas Jepun mengalah, British ambil alih. Jadi dia nampak potensi Sabah ni yang banyak hasil bumi. Jadi caranya dia buat lagi balik jalan raya khas untuk memudahkan import keluar untuk masuk barang-barang ataupun hasil-hasil bumi dari Sabah. Oh. Oh, banyak juga ya perubahan budaya yang dapat kita lihat di sini, sebelum sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas Perang Dunia Kedua, kita dapat lihatlah perubahan budaya di situ. Jadi saya rasa setakat itu sahaja, soalan saya dan temu bual saya pada hari ini. Jadi terima kasih Cik Nurul Afika Atira kerana sudi berkongsi semua ilmu tentang perubahan budaya yang terdapat sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua di Sabah lah. Terima kasih juga sebab sudi meluangkan masa Cik untuk sesi temu bual ini. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum.